Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk syarahan saya ialah bagaimanakah pandemik COVID-19 mengubah cara hidup seseorang pelajar. Sebelum itu, apa itu pandemik COVID-19? Apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan sejenis virus yang menyebabkan jangkitan pada saluran pernafasan. Wabak ini mula dikesan pada pertengahan Disember 2019 di bandaraya Wuhan, Hubei dan China. Wabak ini kemudiannya menular di seluruh negara termasuklah negara kita Malaysia. Malah wabak ini telah diisytiharkan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 11 Mac 2020. Perubahan cara hidup seseorang pelajar ini dapatlah saya klasifikasikan kepada 3 K. K yang pertama adalah kelas dalam talian. Dalam tempoh 3 bulan, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan telah menyebabkan pelajar-pelajar didedahkan dengan kaedah pembelajaran baharu iaitu kelas dalam talian. Kaedah ini bertujuan untuk menggantikan kelas di sekolah yang tidak dapat dilaksanakan akibat penutupan sesi persekolahan. Kelas ini bertujuan untuk memudahkan guru-guru untuk mengajar pelajar-pelajarnya. Semenjak sesi persekolahan dibuka, kelas ini juga berfungsi sebagai pengganti kepada kelas tuition yang terpaksa dibatalkan oleh pihak sekolah akibat penularan pandemik COVID-19. Antara kemudahan aplikasi dalam kelas dalam talian ini adalah seperti Google Meet ataupun Zoom. K yang kedua adalah komunikasi sosial. Semenjak berlakunya pandemik COVID-19 ini, pelajar-pelajar tidak dibenarkan untuk berkumpul beramai-ramai di kawasan sekolah. Mereka dinasihatkan untuk sentiasa menjaga jarak fizikal mereka antara bahu ke bahu dengan rakan-rakan yang lain. Misalnya, pada waktu rehat, pelajar-pelajar tidak dibenarkan untuk makan di kantin. Sebaliknya, mereka perlu makan di dalam kelas masing-masing. Jika ada di antara mereka yang ingin memesan makanan, mereka perlulah memesan sehari sebelumnya. Selain itu, ketika waktu pulang, mereka tidak dibenarkan berkumpul beramai-ramai di kawasan parking motor dan stesen bas. Mereka perlulah terus pulang ke rumah tanpa menunggu rakan-rakan mereka yang lain. Dan K yang ketiga adalah kebersihan dan kesihatan. Apabila mereka hadir ke sekolah, mereka perlulah menjalani pemeriksaan suhu badan mereka di pintu utama masuk sekolah. Jika suhu badan mereka melebihi 37.5, mereka tidak dibenarkan untuk hadir ke sekolah. Justru itu, ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam memantau tahap kesihatan anak-anak mereka. Jika anak-anak mereka bergejala seperti batuk, selesema dan demam, mereka tidak perlu menghantar anak mereka ke sekolah. Selain itu, pelajar-pelajar juga dinasihatkan agar sentiasa membasuh tangan mereka sekurang-kurangnya dalam tempoh 20 saat. Hal ini kerana menurut kajian, tangan merupakan anggota yang sentiasa menyentuh permukaan yang dikhawatiri dijangkiti kuman. Justru itu, pembasuhan yang kerap dapat menanggalkan segala kuman yang berada di tangan kita. Sekali, mereka juga dinasihatkan agar sentiasa memakai pelitup muka sama ada di dalam kelas ataupun di kawasan sekolah. Jika mereka tidak mahu memakainya di dalam kelas, mereka perlu memastikan pelitup muka itu sentiasa berada di sisi mereka. Sebagai kesimpulannya, pandemik COVID-19 yang menular di negara kita ini memberi kesan yang sangat mendalam bukan sahaja terhadap masyarakat kita, bahkan terhadap golongan kecil seperti pelajar-pelajar sekolah. Justru itu, sebagai seorang pelajar, kita perlulah bersedia untuk menghadapi norma-norma yang akan datang, norma-norma baru yang akan datang dan sentiasa dan bekerjasama untuk mematuhi segala SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Peribahasa alah bisa tegal biasa menunjukkan bahawa setiap perkara yang baharu boleh menjadi kebiasaan jika kita sering melakukannya. Saya akhiri syarahan saya ini dengan serangkap pantun. Berjalan di tepi tasik cini, singgah sebentar makan laksa. Bersama kita perangi wabak ini agar negara aman dan sentosa. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.